Katakan kepada penonton di awal pembukaan siaran tadi, kita hari ini akan berbicara juga berkenaan pembukaan semula industri kreatif negara. Ya, betul. Jadi kita tahu industri kreatif ini juga antara yang banyak terjejas bila kita adanya PKP daripada yang awal, yang 1.0, 2.0 dan juga 3.0. Dan alhamdulillah apabila ada pengumuman kerajaan untuk membuka semula industri kreatif yang memberikan kelegaan kepada semua yang dalam industri itu sendiri. Jadi kita bersama dengan dua orang tetamu secara Skype pada waktu ini untuk kita bercerita tentang pembukaan semula industri kreatif negara. Iaitu kita ada Encik Mohan Low, pengarah kandungan kreatif digital MDEC, dan juga Encik Irwan Junaidi, pengasas, penerbit dan pengarah The R&D Studio. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam. Baik, mungkin untuk permulaan ini mungkin kita boleh dapatkan pandangan ataupun reaksi awal daripada Encik Mohan Low berkenaan pengumuman daripada kerajaan, khususnya daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang pembukaan semula industri kreatif ini. Saya rasa ini satu pembukaan yang baiklah. Pandangan saya menyambut baik keputusan kerajaan ini untuk membuka semula sektor industri kreatif ini. Sektor ini adalah yang di antara terawal ditutup dan yang terakhir untuk dibuka. Pembukaan sektor ini pun penting sebab ia akan memberi peluang untuk penggiat industri ini menjana pendapatan semula lagi. Okey, baik. Dan adakah ini juga akan meningkatkan risiko penularan COVID-19 yang ketika ini masih tinggi pada pandangan Tuan? Saya rasa sama dengan industri lainlah sebab penggiat industri ini akan juga mematuhi SOP yang ditetapkan. Mereka juga nak mengelakkan kesukaran yang dihadapi semasa PKP yang telah paslah. Ya, baik Cik Irwan. Kita nak pergi pada Cik Irwan pula sebab memandangkan Cik Mohan ada menyebut tentang kesukaran yang dihadapi, mana yang terawal ditutup, yang terakhir juga dibuka. Jadi Cik Irwan, kita nak beri pencerahan kepada semua para penonton kita kesukaran yang dihadapi sepanjang pandemik COVID-19 ini dalam kalangan penggiat industri. Okey, terima kasih Hani. Memang industri kreatif ni banyak mengarungi berbagai kesukaran lah sepanjang pandemik COVID sebab kami ni dikategorikan sebagai non-essential service. So ada rakan dalam industri yang boleh adjust bisnes mereka, mereka boleh work from home seperti industri animasi atau industri games macam games developer. Tapi lagi ramai yang sangat terkesan sebab mereka tak boleh adjust. Work from home tu mustahil bagi mereka, macam rakan-rakan dalam teater, pemuzik, art gallery, kru, pelakon yang terlibat dalam produksi filem, televisyen. Mereka langsung tak boleh shoot lah. So ada syarikat yang besar yang boleh bagi gaji bulanan bagi penggiat kreatif, tapi jauh lagi ramai rakan kita yang memang dapat gaji bila ada kerja aja. So kalau mereka ni tak ada gaji bulanan, so nak survive tu susah lah. Kena ambil job yang apa boleh yang kita boleh carilah. Ada yang jadi rider, ada yang berniaga online dan ada yang mengharapkan saran hidup yang diberi oleh pihak kerajaan. Tapi pendek kata, ramai di industri kreatif ni memang keadaannya tenat lah. Baik, Encik Irwan, selaku pengasas, penerbit dan juga pengarah yang terlibat dalam industri kreatif ini, kita dah dengar tadi antara cabaran-cabaran yang dilalui sepanjang tempoh pandemik COVID-19 apabila industri kreatif ini tidak dibenarkan untuk beroperasi. Namun, sejurus selepas pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan pengumuman pembukaan semula industri kreatif ini, apa antara perancangan ataupun strategi terdekat dalam tempoh masa yang terdekat ini yang akan dilakukan untuk mengimbangi kemerosotan pendapatan ataupun perniagaan yang terjejas selama ini? Kita kena adjust lah bila pengumuman tu dibuatkan. Mula saya rasa lega lah, tapi risau tu ada juga sebab sebelum ni pun PKP 1, 2, 3 dia banyak start, itu dia stop, start, itu stop. Itu memang susahlah kita nak buat perancangan yang elok lah. So kita kena bekerjasama dengan pihak kerajaan, dengan badan-badan agensi kerajaan seperti MDEC untuk buat perancangan masa pendek dan masa panjang, dan kita boleh kita tap into lah cara ada apa-apa pertolongan dari segi dana dan sebagainya lah.
Baik, jadi itu dia. Jadi Cik Mohan, kita nak tahu juga sebab kita tahu bahawasanya apabila fasa itu dilalui daripada yang pertama sampai yang ketiga, kesukaran yang mereka hadapi, naik turunnya, banyak perkara yang tak terjangka. Kita nak tahu juga, adakah industri kreatif itu mampu untuk meraih semula dan juga pulih semula selepas berdepan dengan cabaran yang cukup getih sebelum ini, Cik Mohan? Terima kasih. Walaupun pembukaan ni adalah berita yang bagus, tapi saya rasa untuk industri ini kembali bangkit semula akan mengambil sedikit masa. Sebab dapat banyak lagi perancangan, pengurusan dan penjadualan yang perlu dilakukan oleh syarikat-syarikat ni. Untuk jangka masa yang pendek, saya rasa dia akan perlahanlah pemulihan ni. Selepas tu dengan momentum yang cukup, ia akan memaculah untuk jangka masa yang panjang. Ya. Encik Mohan, kita sedia maklum bahawa industri kreatif ini antara yang penyumbang kepada KDNK negara, peratusannya juga agak signifikan untuk pembangunan negara. Jadi bagaimana Encik Mohan melihat daripada segi inisiatif dan juga bantuan-bantuan yang disalurkan oleh pihak kerajaan adalah main factor ataupun peranan yang sangat penting untuk memastikan industri kreatif ini terus bernafas semula selepas pandemik COVID-19 ini? Ya. Daripada berikutan dari sumbangan industri ini, kerajaan telah memberi inisiatif bantuan khas lah untuk industri kreatif yang dijangka untuk mewujudkan lebih 3,000 peluang pekerjaan. MDEC adalah merupakan antara agensi yang berperanan untuk menyokong pakej rancangan industri kreatif Malaysia Prisma yang telah diumumkan oleh Kementerian Komunikasi Malaysia dan Multimedia KKMM ya. So MDEC telah akan menggunakan sebanyak 7 juta untuk menyokong sektor kandungan kreatif digital ni dalam bentuk grant, insentif, akses pasaran. Ini akan menyokong syarikat kandungan kreatif ni untuk menghasilkan dan memasarkan kandungan digital mereka dalam bentuk animasi ke, permainan digital dan media interaktif. Inilah sokongan daripada kerajaan lah untuk menolong industri. Okey, baik. Kita nak tahu juga sokongan langsung yang ditawarkan MDEC. Kalau kita lebih spesifik, Cik Mohan? Dia ada 5 program dalam program Prisma ni. Dia ada bentuk dalam akses pasaran, dia ada bagi untuk membuat IP, kandungan IP. Lepas tu ada untuk penolong untuk memasarkan kandungan IP itu juga. So inilah yang direct lah, ada juga bagi grant untuk menghasilkan IP yang baru. Baik, itu antara inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk membantu penggiat-penggiat industri kreatif ini. Dan kita dapat juga pandangan daripada Encik Irwan Junaidi bagaimana melalui inisiatif-inisiatif secara berterusan yang diberikan oleh pihak kerajaan ini memberi nafas semula kepada pemain industri ini, khususnya untuk kita membuka semula ekonomi industri kreatif yang terjejas selama ini. Encik Irwan. Ya benar. Memang alhamdulillah lah kita ada banyak akses daripada bantuan daripada kerajaan melalui agensi-agensi lah. Memang kadang-kadang masalah dia orang seni, orang kreatif ni kita tak pandai isi form, kita tak kita susahlah nak buat yang benda-benda yang yang kita kena ada formal sikit kan. So kalau bolehlah kan macam kalau kita berinteraksi dengan pihak kerajaan dalam mendapat akses daripada dana semua ni, kita boleh simplifykan dan bagi senangkan sikitlah bagi pengusaha-pengusaha ni. Macam yang fasih dalam IT semua tu tak ada problem, tapi macam yang maybe orang yang dah lama dalam industri semua tu, dia memang perlukan pertolongan lagi lah. Okey, jadi ini mungkin perlu diperhalusi untuk dalam memberi dan juga menyalurkan bantuan yang seterusnya kepada mereka. Jadi ini soalan ni agak klise, tetapi pastinya diletakkan sandaran harapan yang cukup tinggi apabila industri kini dibuka semula. Apa yang telah dibayangkan oleh Encik Irwan sendiri dan apa yang dimahukan sebenarnya selepas ini, Cik Irwan?
masa dengar berita yang pembukaan ekonomi itu memang alhamdulillah lah, sebab kita dah boleh start balik kerja lah. Tapi yang saya risau tu itulah, dia tak boleh sekejap buka sekejap tutup. Sebab dia memang masalah lah kalau kita tak boleh plan betul-betul kan. So saya harap seluruh rakyat Malaysia ambil vaksin dan kita akan sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan. Kita kena belajar hidup bersama COVID dengan selamat. Yang lagi satu yang saya rasa yang kena point out jugalah, dia proses recovery ni dia memang mengambil masa yang lama lah. Dia bukan macam magic lah. Hari ni start kerja semua okey esok kan. So saya harap ada banyak lagi bantuan, insentif dan dana yang akan menolong industri kreatif untuk bangun kembali dan insyaAllah maju ke hadapan. InsyaAllah. Itu aspirasi kita untuk melihat industri kreatif ini terus bernafas semula dan juga terus meningkat maju, khususnya bukan saja di peringkat domestik, malah di peringkat antarabangsa. Encik Mohan Loh, kami ingin dapatkan kesimpulan akhir daripada Encik Mohan Loh berdasarkan perkongsian kita pada pagi ini. Bagaimana pentingnya pemain-pemain industri ini bukan saja untuk mendapatkan vaksinasi, malah mereka perlu mengekalkan norma baharu untuk memastikan perniagaan industri ini terus kekal dibuka, namun dalam masa yang sama keselamatan perlu diutamakan, Encik Mohan Loh. Ya, memang untuk mereka semua kena divaksinkan lah. Vaksin penting. Terasa keselamatan dan kesihatan adalah yang perkara yang paling penting sekarang lah. Ini baru boleh kita membangunkan ekosistem ni untuk yang mampan untuk mencipta peluang pekerjaan, recovery of the economy, dan membangunkan sektor ini. Dengan pembangunan sektor ini kita akan mengeluarkan lebih lagi harta intelek yang dimiliki bersama dengan rakyat Malaysia lah. Ini harapan kita untuk tengok satu industri yang akan terus maju. Ya, baik. Jadi itu diharapkan sebab kita tahu situasi yang dilalui oleh penggiat industri kreatif dan sebenarnya satu perkara yang memang tidak pernah terfikir ia akan berlaku kepada mereka semua. Jadi kita doakan semoga semuanya dipermudahkan kepada seluruh penggiat industri dan juga diharapkan bantuan daripada kerajaan itu juga terus diperhalusi juga dengan pengisian formal tadi itu dapatlah dipermudahkan bagi mereka untuk mendapatkan bantuan tersebut dan akhirnya akan menyumbang kepada pemulihan ekonomi negara, insya-Allah. Baik, itu antara